Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk korang semua. Kembali lagi bersama saya Awi di dalam channel Awi Kreatos, channel yang menyajikan cerita-cerita seram bagi memenuhi selera peminat kisah-kisah horor. Jadi guys, kali ini Awi kembali lagi dengan sebuah cerita di mana cerita ini yang terjadi di tahun 1982 dan berlaku di salah sebuah sekolah asrama yang diceritakan oleh Abang Zul Indra sebelum ini. So kalau korang belum tengok yang kisah sebelum ini, nanti Awi letakkan linknya di ruang komen Awi. Cerita ini mengisahkan seorang pelajar yang ini tak boleh ditiru ya adik-adik. Pelajar ini telah dibuli dengan teruknya guys. Dari mula dia masuk sehinggalah beberapa bulan selama dia menetap dekat sana di asrama tersebut, sehinggalah terjadi satu kejadian yang sangat menakutkan penduduk asrama tersebut. Apakah kejadian tersebut guys? Sebelum kita ke ceritanya, jom kita layan intro dulu. Santuy. Kejadian ini berlaku di sebuah sekolah asrama yang sebelum ini pernah Awi bagi tahu, iaitu berdekatan dengan sebuah perkampungan yang dipanggil dengan Kampung Kongo di tahun tersebut. Dan asrama ini dikelilingi oleh hutan-hutan dan juga perkampungan-perkampungan tadi itulah yang Awi sebutkan. Dan di asrama ini juga adalah asrama penuh untuk pelajar lelaki sahaja. Dan di sekolah inilah terjadi sesuatu di mana tahun yang berlaku ni sama dengan budak Ama yang sebelum ni Awi cerita di tahun 82, dan yang kali ini di tahun yang sama tetapi budak pelajar barulah tingkatan 1, dan diorang ni baru masuk. Dan di antara pelajar-pelajar yang baru masuk ni adalah seorang pelajar ni yang diberi nama Amir. Ni bukan nama sebenar ya. Jadi Amir ni mempunyai karakter yang orang kata pendiam, tak reti melawan, tak reti bersosial dengan kawan-kawannya, dan dia memang selalu solo lah. Tapi walaupun begitu, dia masih jugalah memiliki 1-2 orang kawan di dalam asrama tersebut. Di mana kelembutan Amir ni dengan karakter dia yang lembut, pendiam, tak menjawab, tak berani melawan, dengan sifat Amir ni telah disalahgunakan oleh senior-senior dia. Semenjak dia masuk tu guys, dia memang selalu dibuli dengan sangat teruk. Memang Awi dengar pun memang Awi sedih. Macam nak marah pun ada sebab senior-senior dia memperlakukan dia dengan sangat teruk. Kadang-kadang disuruh cuci kain lah. Kain bukan satu orang punya, kain pakaian, baju tu bukan untuk satu orang punya. Kadang sampai 2-3 baldi sekali dia kena cuci. Lepas tu kadang disuruh urut lah, disuruh macam-macam lah. Disuruh beli makan lah, bawa ke asrama. Kadang-kadang sampai satu masa tu diorang ni tak ada apa pun, dia panggil Amir ni untuk suruh buat ketuk ketampi lah, dia suruh buat pumping lah, saja untuk mengisi kekosongan diorang. Tapi ini adalah, Awi katakan lagi ya untuk adik-adik, ini adalah perkara yang tidak baik dan jangan sekali-kali kita buat macam tu. Okey, sebab benda-benda macam tu memang bukan hanya tak baik untuk dunia kita, untuk akhirat kita pun tak baik. Itu adalah dosa, tahu guys. Okey adik-adik, jadi kita sambung ceritanya. Jadi guys, disebabkan bulian demi bulian yang dia terima, Amir ni makinlah pendiam, makinlah kemurungan, makinlah stres kan guys. Dan Amir ni juga merupakan salah seorang pengakap di sana. Dan di sana bila ada acara camping-camping, diorang akan pergi ke sebuah hutan yang berdekatan dengan asrama tersebut. Di mana hutan tersebut dikenali dengan hutan tembusu sebab di sana mempunyai banyak pokok tembusu. Hutan ini juga digunakan untuk kedek-kedek baru yang ingin melakukan latihan. Diorang akan gunakan hutan tersebut lah. Jadi Amir ni bila setiap kali ada acara camping atau latihan-latihan survival lah macam tu, diorang ni akan pergi ke hutan tu. Dan di hutan tu guys, di mana Amir ni akan memilih satu spot yang menurut dia
sangat menenangkan. Di mana kalau dia ada kawan dia yang dikenal yang macam okey sikit dengan dia, dia akan ajak, jom kita bangun kemah dekat sini, kita buat kemah, kita diri kemah kat sini. Tempat ni sebenarnya tempat tu pada pandangan orang lain sebenarnya agak menyeramkan, di mana pokok-pokok besar tu memang bentuknya menyeramkan guys, yang orang kata boleh menaikkan bulu roma lah kan. So bila mana Amir ni bila ada acara camping, dia akan pergi ke sana, ke spot yang sama ada dengan kawannya atau tidak, dia akan buat kemah di situ, sebab situ memang agak memisahkan dirilah dari kawan-kawan yang lain. Berkaitan dengan tempat tu, selama Amir ni hidup di dalam asrama yang senantiasa kena buli, korang nak tahu, Amir ni bila dah serabut sangat dengan kerja-kerja yang dia buat, begitu banyaknya yang diberikan oleh senior dia yang tak bertanggungjawab ni, dia pun akan hampir orang kata setiap malam guys akan pergi ke spot yang sama di dalam hutan tersebut. Dia akan pergi berlari ke sana dengan membawa hammock pengakap dia tu. Dia akan ikat hammock dia dekat sana dan lepak dekat sana menyendiri sambil macam meluahkan perasaan dia dekat situ. Dia akan dekat tempat pokok-pokok tu guys, dia akan bercerita dekat situ, hari ni dia kenapa, hari ni dia kena buat apa, sehinggalah dia macam sedih, kenapalah hidup aku macam ni. Kalau lah aku ni ada kuasa, yang diorang ni kalau tengok aku je dah takut, kan bagus, diorang mesti tak akan buat aku macam ni, kenapalah. Jadi dia setiap hari dia akan mengadu dekat area tersebut guys. Perkara tu memang selalu dilakukan oleh Amir ni. Jadi asal-asal dia rasa ni je, dia pergi kat hutan tersebut dan dia akan balik ke asramanya, bilik asramanya pada pukul 2-3 pagi macam tu. Bayangkan beraninya Amir ni kan, mungkin hati dia dah terlalu sakit. Jadi guys, bila dah sampailah di suatu hari, dia melakukan perkara yang sama. Bila dia balik pukul 2-3 pagi, sesampainya di bilik, dia tengoklah bilik dah gelap. Dan keadaan situasi bilik tu ialah semuanya akan semua katil adalah katil bawah lah. Hanya di 4 penjuru sahaja memiliki katil double decker, di mana katil yang di atas, yang tingkat atas double decker tu adalah biasanya budak-budak baru yang akan tidur di atas katil tersebut, termasuklah Amir ni. Jadi Amir ni bila dah balik, dia pun mula naik ke katilnya. Dia raba-raba, dia nampak katil dia dah kan, walaupun dalam keadaan gelap, keadaan bilik tu memang masih ada samar lah cahaya-cahaya dari luar, dia boleh nampak sama-sama. So bila dia dah naik ke atas, dia naik kat katil dia tu, di mana dia tengok bila dia dah cuba-cuba tidur, terlelap, terbuka mata, tertutup, terbuka mata, tertutup, macam tu. Dah macam orang kata nak tidur-tidur ayam lah kan guys, dah mula nak mamai. Dia ternampak sesuatu yang berlainan di malam itu. Jadi dia nampak apa tahu? Seperti biasanya menurut Amir ni, kalau cadar-cadar di katil-katil yang ada di dalam bilik asrama tersebut adalah berwarna putih. So bila dia nampak orang-orang yang tidur tu akan nampak berwarna gelap, sebab kontras kan antara cadar yang berwarna putih dengan keadaan yang gelap, kita akan nampaklah orang yang tengah baring macam tu. So bila dia tengah tidur, dia buka mata, dia tutup, dia buka mata. Satu kali tu dia buka mata, dia tengok, kenapa semua putih? Kemana orang-orang ni? Macam tak ada orang di atas katil. Dan dia tutup balik, dia buka balik. Ada. Oh, aku ni dah mamai kot. Dalam hati Amir ni. Sampai satu masa tu dia buka lagi, dia tutup lagi, dia macam nak tertidur. Tiba-tiba dia terdengar satu suara gelak tawa yang sangat garau dan besar. Suara garau dan besar. Dan dia pun terfikir, mengigau, takkanlah mengigau. Ada yang mengigau dengan suara macam ni, seramnya, dia kata, suara gelak ni. So dia pun cuba menidurkan dirinya. Dan sampailah dia ke berapa kalinya nak cuba tidur guys, dia buka mata, dia tutup, dia buka, tiba-tiba dia dengar lagi suara. Dia tanya, terkejut Amir ni, takkanlah mengigau sampai macam tu sekali suaranya. Dia pun macam heran tau guys. Dan lepas itu dia pun terfikir-fikirlah, biar betul apa suara tu. Dia cuba tak menghiraukan. Bila dia tak hiraukan, dia cuba tidur lagi. Tiba-tiba guys, dia terdengar satu bisikan yang sangat-sangat jelas di telinganya. Betul kau nak? Betul kau nak?
Lepas tu Amir ni terkejut bila dia dah dengar macam tu. Dia macam, apa ni? Bila dia toleh, dia nampak satu makhluk poci yang tidur bersebelahan dengan dia, tapi tengah menghadap dia lah. Bila dia membalik macam ni, dia nampak benda tu betul-betul tengah tengok dia, guys. Dan dia pun menjerit sambil membaca-baca ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahalazim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama lebih kurang 5 minit jugalah dia baca. Bila dia dah baca-baca tu, tiba-tiba ada satu tangan yang pegang bahu dia. Macam, hoi, dia kata. Terkejutlah Amir ni kan. Dia tengok, oh, rupanya senior dia yang tidur di katil bawah terbangun. Dia tu dia cakap, kau ni kenapa? Bising-bising ni, kata senior dia. Dia tu, tak ada bang, saya cuma mengigau bang, kata Amir ni. Lepas tu senior ni pun sempat lagi tu marah Amir ni. Dia kata, kau bising-bising ganggu aku, kacau aku tidur je, kau buat lagi aku tumbuk kau kan. Aku tumbuk kau nak? Tak bang, tak bang. Kau bising lagi, siap kau. Lepas tu dia pun sambung tidur. Kesian Amir ni kan, guys. Bila senior dia pun dah balik ke katilnya, Amir ni sampailah ke pagi hari dia tak tidur, guys. Dan sampailah keesokan harinya, Amir ni asyik teringat-ingat aja apa yang dia dengar ni. Betul kau nak apa benda ni sebenarnya ya? Betul kau nak. Bila rehat makan pun dia teringat benda tu. Bila dia tengah belajar pun study, dia teringat benda tu. Dan tak lama kemudian datang senior Amir ni yang suka bully Amir ni pun tengah berborak, tengah nampak si Amir dekat situ. Dan bila dia nampak Amir, dia panggil lah Amir ni. Kau sini Amir. Pakaian kita orang yang kita orang suruh cuci semalam tu dah kering belum? Belum bang, dia kata. Tapi dah cuci dah. Aku nak petang ni cucian tu mesti dah kering. Kau dah lipat, kau letak dekat atas katil kita orang. Baik bang, okey bang. Ya bang, dia cakap macam tu. Dan Amir ni pun habis sekolah, habis study, dia pun balik ke bilik dia. Bila dia balik ke bilik dia, guys, dia pun masih teringat lagi, ya Allah, banyaknya cucian yang dia kena cuci, lebih kurang 3 baldi. Dan dia pun pergi cek lah dekat sidayan kain tu. Bila dia cek, aduh tak kering lagi, macam mana ni? Di mana dia tengah cek, mungkin kejap lagi kering lah. Bila petangnya dia pergi lagi cek, alah kain ni sikit lagi je nak kering. Mungkin sikit lagi ni kering lah ni, sekejap lagi ni. So bila dia dah cek, kali ketiga dia datang lagi, sampailah ke nak maghrib, dia cek kain tu dah mula nak kering. Bila dia dah cek, dia tengok di mana korang nak tahu punya banyak Amir ni membasuh. Jemuran sidayan kain tersebut memiliki tiga jalur lah, kira 3 dawai. Dan jemuran sidayan tu betul-betul menghadap ke hutan tembusu tersebut, guys. Mana hutan tembusu tersebut memang jarak dia tak jauh daripada asrama Amir ni. Itu yang pasal dia senang nak pergi balik kan, pergi ke masuk hutan tersebut, di mana jaraknya lebih kurang dalam 100 meter daripada asrama tersebut. Dan korang nak tahu, bila dia tengah mengangkat cucian yang dia dah basuhkan milik senior dia ni, korang nak tahu banyaknya kain tu sampai 3 dawai tu penuh semua dengan cadar-cadar, pakaian-pakaian. Jadi dia pun dah mula, bila dia rasa dah kering. Kalau malam nanti kena embun kan, lagi basah kan. So dia pun mulalah angkat satu persatu. Dia angkat satu sampailah dawai kedua. Jarak dawainya pula, guys, memang jauh, panjang sangat dawai tu. Walaupun sidayan tu hanya memiliki 3 dawai, namun dia punya jarak tu memang panjang gila lah. So dia angkat dah sampai ujung, dia pula angkat dawai kedua. Bila dia angkat dawai kedua, bahagian cadar-cadar yang besar-besar tu kan, guys, bila dah penuh dekat bahu dia, terjatuh kan, dia angkat, dia letak kat bahu dia, letak kat bahu dia. Dah selayak macam mak-mak pula dah kan, kesian dia. Bila dia dah angkat tu, dia ada yang terjatuh. Sampailah dawai kedua tadi tu yang Awi sebut tu, dia masih lagi mengangkat bahagian cadar. Bila dia angkat, cadar tu pun jatuh lagi. Bila dia jatuh, dia pun membongkok dan dia nak mengutip cadar tersebut lah. Bila dia nak kutip je cadar tu, dia tertoleh sebelah dia. Dari mana sebelah dia tu memang masih ada cadar-cadar yang tergantung. Dia toleh, dia tengok. Korang nak tahu apa yang dia nampak, guys? Dia nampak macam sepasang kaki yang dibalut dengan kain putih
dan diikat di bahagian pergelangan kakinya guys. Macam yang korang dah fikir, betul guys, dia nampak sepasang kaki makhluk poci ada di dekat sebelah sidayan dia, sidayan sebelah dia tu. So bila dia tegak lah, teruskan istighfar, astagfirullahalazim. Dia cakap apa benda tu, lepas tu dia tengok kanan, dia tengok kiri, lepas tu dia cuba tengok, dia selak cadar tersebut. Bila dia dah selak cadar tu, dia tengok tak ada apa kat situ. Lepas dia dah nampak macam tu, dia dah terkejut. Dia pun macam, apa benda tadi tu ya? Betul ke? Oh, mungkin hayalan aku kot. Sampai di satu ketika tu, dia tengah angkat kain, tiba-tiba dia dengar satu bisikan lagi yang sangat jelas guys. Di mana bisikan tu mengatakan, betul ke kau nak? Kalau kau nak, aku bagi, dia kata. Dengan suara yang serak dan garau guys. Dan Amir ni pun, nak apa, aku tak tahu nak apa, dia kata. Sambil dia dah ketakutan punya pasal, dia angkat memang super laju gila guys. Dia angkat laju cepat-cepat. Dia pergilah ke bilik senior dia tu. Dia letakkan aja dekat bilik tu, dia longgok je kat situ, dan dia pergi ke bilik dia. Dan dia terus nak tidur lah masa tu. Dia kata, lebih baik aku tidur je lah. Dan tak berapa lama tu, tiba-tiba ada seorang budak datang. Budak ni datang, dia panggil, Meh. Ya, dia tanya, Meh, senior panggil tu kat bilik dia, kau pergi sana. Bayangkan guys, bukan hanya senior yang dekat bilik dia je, dekat bilik-bilik lain punya senior pun suruh dia basuh, bully dia. Kesian kan? Ingat ya adik-adik, ni tak boleh ditiru, ni tak baik sangat. Macam mana kalau keluarga kita yang kena? Adik kita ke, kakak kita ke, kita tak tahu besok punya anak kita ke, betul tak? Jadi jangan kita buat. Okey, sambung lagi. Terbawa perasaan. Lepas tu kan guys, bila dia dah pergi kat senior tu, sambil dia nak berjalan tu, dia teringat, yang sepatutnya seniornya nak minta letak kat bilik dia orang tu dah siap berlipat, sedangkan tadi disebabkan ketakutan dia hanya longgok je kat situ dan dia balik ke bilik dia. So dia kata, ni adalah ni yang dia tak puas hati ni dengan kerja kain tadi ni. Dia pun dah risau-risau sambil dia pergi menaiki tangga menuju ke bilik senior dia, di mana senior yang panggil dia ni duduk di tingkat bawah, sedangkan Amir ni duduk 2 tingkat atas daripada bilik senior dia ni. So bila dia dah fikir-fikir, macam mana lah ni, so dia sambil turun tangga tu lah kan guys. Dia turun tangga pertama. Lepas tu bila dia turun tangga kan, dia macam ada selekor sikit di corner, dia turun lagi. Bila dia sepanjang jalan dia nak turun tu, dia ada nampak seorang yang duduk di tepi tangga tersebut. Dia nampak tengok macam, tapi yang peliknya orang itu berambut panjang guys. Jadi bila dia dah tengok macam tu, dia sampai dah tak fikir apa pun. Dia tak fikir tu apa, kenapa ada orang rambut panjang duduk kat situ, dia tak fikir pun guys. Dia lebih merisaukan apalah yang akan diterimanya dari senior dia ni, atas panggilan senior dia ni. Dia dah sambil jalan tu risau, apalah aku nak kena nanti ni, kenapalah ni macam ni, kenapalah macam tu lah. Sambil dia merisau-risaukan apa yang akan diterimanya kemudian. Dia pun berjalan sampailah di tangga yang tempat senior dia berada, bilik senior dia berada. Dia pun belum lagi masuk bilik senior, sampai je dekat tangga tu, dekat selekor tu, dia nak masih lagi di atas tangga tu, senior dia dah berdiri berkumpul dekat situ, dekat depan tangga yang dia nak turun tu. So bila dia dah nampak senior dia tu, dia sempat terberhentikan langkah dia. Dia pun terfikir macam, sempat lagi dia sebut lagi perkara yang dia, bila dia mengadu kat hutan terbusu tadi tu. Dia macam, kalaulah aku ada kuasa, kalaulah aku ada ni, habislah aku ni kali ni, habislah ni diorang. Sebab diorang ni kalau dah mengajar Amir ni, memang kau guys, tumbuk terajang, semua ada pijak, nanti suruh pumping, suruh macam-macam lah. Jadi si Amir ni dah dalam keadaan ketakutan sangat, hanya berkata-kata di dalam hati dia, macam dia bercakap-cakap dalam hati dia, kalaulah ada aku kuasa ni, aku diorang ni tengok aku pun dah terbiyet, kalaulah ada kali ni, ya Allah, takutnya dia kata habislah aku kali ni. Sambil dia berkata macam tu, tiba-tiba guys, dia ada dengar satu bisikan yang jelas dan garau. Bisikan itu berkata, aku dah. Dia kata, mak ai meremang kan.
Auzubillahi kalimatitan min syarri ma khalaq. Lepas tu kan guys, tiba-tiba budak-budak yang dia ada 5 orang tau senior dia yang tak sabar ni nak menghajar si Amir ni. Dia berada di tangga bawah, sedangkan Amir kan berhenti tadi dekat tangga yang nak menurun tu. Diorang ni 5-5 ni maju ke depan dengan sambil menjerit-jerit, kau ni bodoh ke apa? Hei, kau ni orang panggil buat tak tahu, kau ni pekak ke apa kau ni? Dia marah-marah lah, kau turun sini asal kau ni. Tiba-tiba bila 5-5 senior dia ni sambil melangkah ke depan, kononnya nak menyambar si Amir ni lah, nak bawa turun, tak tahulah dia nak buat apa kan. Lepas tu bila dia agak-agak dalam 15-20 langkah, tiba-tiba yang paling depan sekali tu dia sambil pegang rel koridor nak menuju ke tangga tu kan, dia terjatuh. Tapi dia sempat pegang rel tu lah kan, dia terjatuh. Lepas tu dia macam nak tegak tak boleh, dah takut sangat. Dia nak cuba berdiri, dia tak boleh, dia macam nak berlari tu guys. Lepas tu sambil menjerit-jerit, weh, kau tengok apa belakang Amir. Lepas tu yang lagi 4 ni cuba fokuskan mata dia tengok di belakang Amir. Dia memang ada nampak 2 makhluk yang berada di belakang Amir, di mana diorang pun terlintang pukang lah, tak cukup tanah lari guys. Diorang lari masuk ke bilik sambil menjerit-jerit mengatakan si Amir ni ada benda dekat belakang dia. Dan Amir ni pun heran lah, sebab Amir ni takutkan diorang, dia pun larilah naik ke atas balik ke bilik dia. Dan keesokan harinya dah jadi tersebar lah mengatakan Amir ni ada bela poci, Amir ni ada bela ni. Dan senior dia yang tadi konon nak kena tu, nak kenakan Amir ni, yang nampak Amir ada benda kat belakang Amir tu, diorang pun sampai demam guys. Diorang demam sampailah dipanggilkan ustaz. Diorang demam meracau-racau. Bila dah dipanggilkan ustaz tu bagilah pengobatan secara Islam. Diorang buat mengaji-ngaji apa benda semua tu lah kan guys. Dan pada masa tu dekat sekolah dah tersebar yang mengatakan Amir bela poci dengan nenek tu. Rupanya apa yang diorang nampak ialah di belakang Amir ada sesosok makhluk poci dan seorang nenek tua yang memakai tongkat yang dah agak bungkuk, tapi rambutnya panjang terjurai berwarna putih sampai hampir ke lantai rambutnya guys. Dan bila ustaz yang mengobati senior-senior ni mentelaah demi telaah, dicari tahu rupanya tempat Amir selalu mengadukan nasib dia tu adalah tempat si makhluk poci tu tinggal. Dan nenek yang dia nampak tu di suatu ketika dahulu, nenek tu adalah seorang pembela sang poci ni. Maknanya gitu. Jadi bila Amir ni mengadu di pokok di hutan tersebut, mungkin nenek ni pun dan makhluk poci ni pun mungkin sampai orang kata tertarik lah untuk mengikuti si Amir ni balik, sehingga diorang pun membuat macam tu lah. Kononnya dia macam nak membantu Amir ni lah. Tapi untuk pengetahuan korang guys, adik-adik Awi yang belum tahu, kita memang tak boleh sangat bersekutu dengan selain daripada Allah. Kita tak boleh menduakan Allah. So sebaik-baiknya jin, apa yang pernah Awi dengar, sebaik-baiknya jin adalah sejahat-jahatnya manusia. Jadi kita memang tak dibenarkan untuk bersahabat maupun bersekutu macam mana caranya pun dengan mereka. Jadi guys, itulah cerita yang dikongsikan Abang Zul Indra kepada kita semua, yang Awi pun tak bosan-bosan dengan cerita dia. Dan Abang Zul ni pun ada beberapa peminatnya dekat sini. Bagi siapa nama dia, Rabia dan Alia. Korang mesti gembira lah ni dapat cerita dari Abang Zul. Okay guys, Awi akhiri pertemuan kita di hari ini. Untuk korang, untuk guys Awi yang tersayang ni, yang dah tonton video Awi tapi belum subscribe, Awi mengajak korang untuk subscribe channel Awi ni supaya Awi boleh membaiki menjadi channel yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan juga untuk para subscriber yang dah komen, dah like dan share, Awi ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua. Semoga Allah membalas segala kebaikan korang di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Okay guys, kita jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk korang semua. Santuy.